Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang isu penderaan kanak-kanak di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya terangkan terlebih dahulu definisi penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, ia juga boleh menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan kanak-kanak ini juga terbahagi kepada 4 jenis penderaan. Okey, apa 4 jenis penderaan tersebut? Yang pertama adalah penderaan fizikal, yang kedua pula adalah penderaan emosi, yang ketiga penderaan seksual, dan yang terakhir adalah pengabaian. Untuk pengetahuan semua, jika kanak-kanak mengalami penderaan yang disebutkan tadi, ia akan merosakkan kehidupan serta masa depan mereka, apatah lagi masa depan negara kita. Seterusnya, kita akan beralih kepada faktor berlakunya penderaan kanak-kanak. Menurut statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, terdapat 19 faktor kepada penderaan kanak-kanak di Malaysia seperti perbalahan keluarga, pendera, juga mangsa dera dan lain-lain. Namun 19 faktor ini dapat dibahagikan kepada 3 faktor besar. Antaranya adalah faktor yang berpunca daripada pendera itu sendiri. Daripada 19 faktor penderaan yang dilaporkan kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, 12 daripadanya adalah berpunca daripada pendera itu sendiri. Dan faktor yang paling utamanya seperti perbalahan keluarga, ibu mengikut teman lelaki, masalah kewangan serta kecuaian ibu bapa. Faktor besar yang kedua adalah berpunca daripada mangsa itu sendiri. Macam mana tu yang dikatakan berpunca daripada mangsa itu sendiri? Okey, mari kita bahaskan. Terdapat 5 faktor yang termasuk dalam kategori penderaan yang berpunca daripada kanak-kanak itu sendiri, iaitu kanak-kanak hyperaktif, kanak-kanak tersebut merupakan anak tiri atau anak angkat, kanak-kanak merupakan anak tidak saf taraf, serta kanak-kanak tersebut merupakan bayi atau kanak-kanak yang cacat. Dan daripada kelima-lima faktor ini, 3 faktor yang paling tinggi jumlahnya yang dilaporkan adalah mengenai kanak-kanak yang dipelihara oleh orang lain semasa kecil. Kanak-kanak yang merupakan anak tak sah taraf dan anak-anak yang diambil sebagai anak angkat atau anak tiri. Perkara ini mungkin disebabkan oleh hubungan yang rapuh antara ibu dan anak di samping kurangnya kasih sayang yang terjalin di antara mereka. Dan yang ketiga adalah penderaan yang berpunca daripada lain-lain sebab. Di bawah faktor ini pula ada 2 faktor yang menyebabkan masalah penderaan ini, yang mana ia merangkumi kediaman tidak selesa, ibu berkahwin lain, kanak-kanak nakal, panas baran, terlibat dengan jenayah, bayi atau kanak-kanak cacat dan gila seks serta faktor yang tidak diketahui. Berdasarkan statistik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, faktor lain-lain yang meliputi sebab-sebab yang dinyatakan sebelum ini mencatatkan angka yang tinggi dalam tempoh tahun 2013 hingga tahun 2017. Berdasarkan kategori faktor-faktor yang telah saya nyatakan, dapat dilihat kebanyakan kes penderaan yang berlaku di Malaysia adalah berpunca daripada pemangsa atau ibu bapa kanak-kanak tersebut. Cabaran kehidupan pada zaman ini juga dilihat mempengaruhi faktor-faktor yang direkodkan tersebut. Seterusnya, kita balik pula kepada kesan penderaan kanak-kanak. Yang pertama, kesan kepada fizikal. Kesan dari penderaan fizikal lebih mudah untuk dikenal pasti berbanding penderaan mental dan pengabaian. Tanda-tanda dan kesan penderaan dari segi fizikal dapat dilihat dari kesan lebam atau bengkak pada badan, terselia atau keretakan, kesan melecur, kesukaran untuk duduk atau berjalan, lebam atau pendarahan pada bahagian sulit, penampilan yang tidak terurus dan lain-lain. Yang kedua, kesan kepada psikologi. Kanak-kanak yang didera cenderung untuk mengalami gangguan emosi dan tiada keyakinan diri. Mereka akan berasa tidak selamat dan sukar untuk mempercayai orang dewasa. Antara kesan penderaan kepada psikologi dan kesihatan mental kanak-kanak adalah kegelisahan dan kemurungan, gemar menyendiri, sukar untuk fokus, sulit untuk tidur, gangguan pemakanan, kurang selesa dengan sentuhan fizikal, berkecenderungan untuk mencederakan diri sendiri dan melakukan percubaan untuk membunuh diri.
Yang terakhir, kesan kepada proses tumbesaran. Pada usia kanak-kanak, otak sedang berkembang dengan pesat. Keadaan boleh memberikan tekanan kepada otak, lalu menyebabkan kanak-kanak menjadi tidak aktif dan sukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kajian mendapati terdapat hubungan antara penderaan pada usia kanak-kanak dengan masalah kesihatan pada kemudian hari. Antaranya, perkembangan otak yang tidak sesuai, ketidakseimbangan antara kemahiran sosial, emosi dan kognitif, kecacatan bahasa tertentu, masalah penglihatan, pertuturan dan pendengaran, berisiko menghadapi masalah kesihatan seperti penyakit jantung, kanser, jangkitan paru-paru kronik, penyakit hati, obesiti, tekanan darah dan kolesterol yang tinggi, penyalahgunaan alkohol dan dadah serta lain-lain. Di sini saya ingin selitkan juga satu contoh kes penderaan yang tular pada tahun lalu, iaitu kes kematian adik Amir. Kanak-kanak 2001 memberi penekanan terhadap aspek-aspek kehidupan, perlindungan, pembangunan, peranan dan tanggungjawab keluarga serta penyertaan masyarakat dalam pembangunan kanak-kanak. Akta ini juga prihatin dan peka kepada perspektif kanak-kanak bertujuan membentuk sasiah kanak-kanak pada masa hadapan. Ianya merupakan satu usaha kerajaan untuk mengadakan peruntukan undang-undang yang lebih baik dan rapi bagi memelihara, melindung dan memulihkan kanak-kanak demi kesejahteraan mereka. Akta Kanak-kanak 2001 memberi penekanan terhadap aspek-aspek kehidupan, perlindungan, pembangunan, peranan dan tanggungjawab keluarga serta penyertaan masyarakat dalam pembangunan kanak-kanak. Akta ini juga prihatin dan peka kepada perspektif kanak-kanak bertujuan membentuk sasiah kanak-kanak pada masa hadapan. Ianya merupakan satu usaha kerajaan untuk mengadakan peruntukan undang-undang yang lebih baik dan rapi bagi memelihara, melindung dan memulihkan kanak-kanak demi kesejahteraan mereka. Di bawah Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak artinya seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Walau bagaimanapun, umur tanggungjawab jenayah dikekalkan pada umur 10 tahun. Akta ini mengiktiraf bahawa seseorang kanak-kanak bukan sahaja merupakan bahagian penting dalam masyarakat, tetapi juga merupakan kunci kehidupan, pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Mengiktiraf bahawa tiap-tiap kanak-kanak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam segala hal tanpa mengira perbezaan ras, warna kulit, jantina, bahasa, agama dan sebagainya.
Pasukan Perlindungan Kanak-kanak ditubuhkan di negeri dan daerah berfungsi sebagai sistem sokongan kepada Perkhidmatan Perlindungan Kanak-kanak. Di antara aktiviti yang dikendalikan oleh PPKK ialah pusat aktiviti kanak-kanak yang dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan masyarakat setempat. Contoh-contoh program dan aktiviti yang dijalankan ialah mengadakan pusat jagaan, kelas tuition, khidmat kaunseling, kelas komputer dan kursus pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak. Usaha ini dilakukan untuk membantu mencegah kes-kes penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak, konten sekolah, kerosakan akhlak dan lain-lain masalah sosial. Pada tahun 2007, terdapat 131 buah PPKK dan 135 PAKK di seluruh negara. Program PAKK ini memberi faedah dan manfaat kepada kanak-kanak yang tinggal di dalam komuniti sekitar PAKK. Selain itu, penubuhan pusat aktiviti kanak-kanak merupakan satu usaha yang menyeluruh dan lebih sistematik dan berkesan dalam usaha mencegah penganiayaan dan pengabaian kanak-kanak. PAKK merupakan program atau perkhidmatan sokongan anjuran pasukan perlindungan kanak-kanak. PAKK diwujudkan mengikut keperluan setempat. Pasukan perlindungan kanak-kanak perlu mengenal pasti isu yang ketara dalam sesuatu kawasan dan menentukan peringkat umur kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan. Ini akan membantu dalam menyediakan program dan tempoh masa PAKK patut dijalankan. Objektif penubuhan PAKK adalah untuk menganjurkan program dan perkhidmatan sokongan bercorak pencegahan dan perlindungan terutama bagi kanak-kanak yang dianiaya oleh keluarga mereka. Keanggotaan PAKK terdiri daripada jawatan kuasa kecil yang terdiri daripada tidak kurang dari 7 orang ahli dan tidak lebih daripada 15 orang dan dilantik oleh pasukan perlindungan kanak-kanak. Bagi pandangan saya tentang kes penderaan kanak-kanak ni, sebenarnya tak patut berlaku sama sekali lah. Tapi untuk pandangan saya, kerajaan patut perketatkan lagi undang-undang tentang hukuman kes penderaan kanak-kanak ni supaya boleh bagi pengajaran kepada semua masyarakat. Kes penderaan kanak-kanak ni tak boleh dibuat main. Kita sebagai masyarakat, secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insyaAllah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak, bukannya sepatutnya kita yang mendera mereka. Jadi pada masyarakat-masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat lapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkanlah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu benda yang perlu. Bukannya kita macam jaga tepikan orang, tapi kalau dah sampai depan mata kita, kita boleh nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya, takkan kita nak tutup sebelah mata dan just jalan. Okey, sebab kita lah yang bertanggungjawab sebab benda tu jadi depan kita. Kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak. Penderaan kanak-kanak terutamanya daripada ibu bapa hendaklah dibendung dengan segera kerana kesan penderaan seperti kerosakan pada organ, otak dan juga tubuh kanak-kanak tersebut. Malah lebih teruk lagi, penderaan kanak-kanak ini kadang-kadang membawa kepada kematian. Hal ini dibuktikan dengan kes-kes yang dipaparkan pada televisyen, media sosial dan juga di akhbar. Oleh itu, pelbagai pihak hendaklah menggembleng kudrat untuk sama-sama menangani masalah ini daripada terus sebati dalam masyarakat kita.